atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang lebih tinggi keelektronegatifan. So atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi adalah nitrogen, oksigen dan fluorine. Okey. So dia antara dua molekul. So setiap molekul tu mesti ada atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan atom yang lebih elektronegatif, sama ada nitrogen, oksigen ataupun fluorine. Barulah ikatan hidrogen tu terbentuk. Okey, dua-dua molekul, so contohnya molekul A dan molekul B, okey, dua-dua molekul tu mesti mempunyai atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan atom yang lebih tinggi dia punya keelektronegatifan seperti atom nitrogen, oksigen ataupun fluorine. Barulah ikatan hidrogen tu terbentuk. Okey. Jadi kenapa kena ada atom yang terikat dengan atom yang lebih elektronegatif? Okey, so apabila dalam molekul tu terdapat atom yang berbeza keelektronegatifan, okey, ataupun atom hidrogen yang terikat dengan atom yang lebih elektronegatif. Okey, so kat sini cikgu bagi contoh H2O iaitu air. So cikgu tunjuk dalam struktur Lewis lah. So dalam ni dua atom hidrogen akan terikat secara kovalen dengan atom oksigen. So kita tahu kat sini atom oksigen lebih tinggi dia punya keelektronegatifan berbanding dengan atom hidrogen. Jadi apabila atom oksigen mempunyai keelektronegatifan yang lebih tinggi daripada atom hidrogen menyebabkan pasangan elektron yang berkongsi. So dekat sini setiap hidrogen akan berkongsi dua elektron dengan satu atom oksigen. So dua pasang elektron yang terikat dalam ikatan ni akan lebih tertarik pada atom yang lebih elektronegatif. So dua pasang ni akan lebih tertarik kepada atom oksigen sebab atom oksigen lebih elektronegatif berbanding dengan atom hidrogen. Bila dua pasang elektron ni lebih tertarik pada atom oksigen akan menyebabkan ketakseimbangan taburan elektron. Maknanya atom oksigen ni akan nampak berlebih elektron manakala atom hidrogen ni akan nampak kekurangan elektron. Okey, jadi bila ketakseimbangan elektron ni dia akan menjadikan ikatan kovalen ni berkutub. Okey, menjadikan dua ikatan kovalen ni berkutub. Apa maksud berkutub? Maknanya atom oksigen ni akan bercas separa negatif. Sebab apa dia bercas separa negatif? Sebab dia berlebihan elektron. Okey, dua pasang elektron ni tertarik ke arah atom oksigen. Okey, manakala atom hidrogen iaitu atom yang kurang elektronegatif akan bercas separa positif sebab dia nampak seperti kekurangan elektron. Okey, jadi molekul yang mempunyai atom hidrogen yang terikat dengan atom yang lebih elektronegatif seperti oksigen, nitrogen atau fluorine, kita panggil dia sebagai molekul berkutub. Molekul kovalen yang berkutub maksudnya dia mempunyai cas separa negatif, cas separa positif. So bila dia adalah molekul kovalen berkutub, bila dia berjumpa dengan molekul kovalen yang berkutub yang lain, barulah ikatan hidrogen akan terbentuk. So kalau contohnya CH4, okay, so CH4 antara hidrogen dan juga atom karbon dia jumpa dengan CH4 yang lain. So kat sini tiada ikatan. So sini tiada ikatan hidrogen. Molekul CH4 ni adalah molekul yang tidak berkutub. Molekul kovalen yang tak berkutub. Kerana dia punya keelektronegatifan antara karbon dan hidrogen tak ada nampak beza sangat. Okay? Jadi bila molekul berkutub berjumpa molekul berkutub, barulah ikatan hidrogen terbentuk. Okay? Yang ini. So ikatan hidrogen diwakili oleh garisan putus-putus. So dua-dua ni adalah molekul yang berkutub. So barulah apabila atom hidrogen dari molekul B berjumpa dengan atom oksigen daripada molekul A, barulah ikatan
hidrogen terbentuk. Okey, jelas? Boleh faham? Macam mana ikatan hidrogen terbentuk? Okey, jadi penerangan dia awak kena jelaskan dulu. Molekul covalent tu macam mana. So contohnya untuk ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul air. So kita tahu molekul air H2O terdiri daripada dua atom hidrogen yang terikat secara covalent dengan atom oksigen. Okay, so dua atom hidrogen terikat secara covalent dengan satu atom oksigen. Jadi atom oksigen lebih elektronegatif daripada atom hidrogen. Apabila dia lebih elektronegatif, apa yang berlaku? Pasangan elektron yang membentuk ikatan tunggal ni akan lebih tertarik kepada atom oksigen, menyebabkan atom oksigen akan bercas separa negatif, manakala atom hidrogen akan bercas separa positif. Jadi daya tarikan terhasil apabila atom hidrogen dalam molekul air berjumpa dengan atom oksigen dalam molekul air yang lain. So ini daya tarikan dia. So daya tarikan ini yang kita panggil sebagai ikatan hidrogen. Okey, boleh? Jadi ikatan hidrogen, soal tu cikgu dah terang. Okey, kenapa rambut basah macam nampak bergumpal antara satu sama lain? Okey, disebabkan oleh ikatan hidrogen. So dekat molekul protein dalam rambut, molekul protein dalam rambut dia ada atom hidrogen yang terikat dengan oksigen secara covalent. So sini dia terikat dengan atom oksigen yang lebih elektronegatif. So kat sini akan jadi berkutub lah. Oksigen akan mempunyai cas separa negatif, manakala hidrogen akan mempunyai cas separa positif. So bila dia jumpa dengan air pun oksigen dia separa negatif, hidrogen dia cas separa positif. Jadi ikatan hidrogen akan terbentuk dengan antara satu sama lain. So kalau kat sini antara O dan juga atom hidrogen dalam air, kalau yang dekat rambut satu lagi antara atom oksigen dengan atom hidrogen daripada molekul protein daripada rambut. Okey, sebab itu dia terikat, dia nampak basah, dia melekat antara satu sama lain. Begitu juga dengan air. Begitu juga dengan kertas. So kenapa bila tangan basah kita boleh selak kertas tu? Sebab apa? Dalam kertas tu, kertas mengandungi selulosa. Okey, selulosa tu yang terdapat kat pokok kan. Jadi, so ini adalah molekul selulosa. Okey, dekat kawasan ni lah. So kawasan ni yang mempunyai ikatan kovalent berkutub, H separa positif, oksigen separa negatif. So apabila berjumpa dengan molekul air yang juga merupakan molekul berkutub, jadi ikatan hidrogen akan terbentuk menyebabkan kertas melekat pada jari. Okey, boleh ikatan hidrogen? Boleh? Boleh. Okey. So jadi menyebabkan beberapa sebatian kovalent tak ikut sifat fizikal yang sedia ada. So kita tahu sifat fizikal sebatian kovalent dia mempunyai takat didih dan takat lebur yang rendah. Kenapa takat didih dan takat lebur yang rendah? Kalau dalam sebatian kovalent yang biasa hanya diikat oleh daya tarikan yang mengikat molekul-molekul tu adalah daya apa? Van der Waals. So, daya van der Waals ni adalah lemah. Contohnya molekul A dan molekul B. Daya tarikan yang mengikat antara molekul A dan molekul B adalah daya van der Waals. So, daya van der Waals ni adalah daya yang lemah. Jadi, kurang tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Sebab tu sebatian kovalent mempunyai takat didih dan takat lebur yang rendah. Okey, sebatian kovalent juga tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Sebatian kovalent juga tidak boleh konduksi elektrik, tapi disebabkan ada sebatian kovalent yang mempunyai atom hidrogen yang terikat
secara kovalent dengan atom yang lebih elektronegatif. So dia menyebabkan molekul tu mempunyai sifat fizikal yang lain. Okay, contohnya takat didih air, amonia, hidrogen fluorida. So air kita tahu dia H2O, amonia NH3, hidrogen fluorida HF. Okay, so semuanya mempunyai atom hidrogen yang terikat dengan atom yang lebih elektronegatif. Jadi takat didih tiga-tiga ni akan lebih tinggi daripada molekul kovalent yang lain. Okay, selain dari sebab apa takat didih lebih? Sebab dalam molekul ni ada dua ikatan yang dia kena, ada dua daya tarikan yang dia kena putuskan. Satu, daya van der Waals. Satu lagi apa? Satu lagi adalah ikatan hidrogen. So ada dua daya tarikan yang kena diatasi, jadi menyebabkan lebih tenaga digunakan untuk mengatasi dua daya tarikan tersebut. Okey, begitu juga etanol lebih tinggi daripada molekul klorin. So Cl2 molekul klorin. Kalau C2H5OH. Okay, so etanol C2H5OH dekat sini yang menyebabkan boleh terbentuk ikatan hidrogen antara molekul etanol dengan molekul etanol yang lain. So walaupun dia punya jisim lebih kurang sama, tapi takat didih etanol adalah lebih tinggi berbanding dengan molekul klorin. Okay, yang inilah yang saya cakap. Antara molekul klorin dengan molekul klorin ada daya tarikan van der Waals. Okay, selain daripada daya tarikan van der Waals, boleh juga membentuk daya ikatan hidrogen antara OH kat sini dengan OH yang dekat sini saja. Okay, dia tak boleh dekat H dengan CH kat sini. Dia tak boleh H yang terikat dengan C. Dia mesti pergi H yang terikat dekat OH. So kalau macam ni, daya tarikan van der Waals antara molekul A dan molekul B. Okay, kalau ikatan hidrogen tu dekat mana? Okay, antara hidrogen dengan oksigen dekat sini. Boleh membentuk ikatan hidrogen. Antara oksigen dengan hidrogen yang kat sini boleh membentuk ikatan hidrogen. Dia tak boleh antara O dengan H yang dekat sini. So ini bukan ikatan hidrogen sebab H yang dekat sini tidak separa positif. Okay, jelas? So kalau kat sini kenapa daya tarikan dia lebih tinggi? Nak atasi daya tarikan van der Waals dan juga nak atasi ikatan hidrogen. Okay, kenapa pula etanol larut dalam air? Kita tahu sebatian kovalent tak larut dalam air sebab kat sini dia boleh membentuk ikatan hidrogen antara atom oksigen dengan air ataupun atom hidrogen dengan air. So atom hidrogen pada air ni dia tak bentuk ikatan dengan atom oksigen dalam air ni tak bentuk ikatan dengan atom hidrogen yang terikat pada karbon. Tak, ini bukan ikatan hidrogen. Dia bentuk apabila atom oksigen berjumpa dengan atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen. Barulah ikatan hidrogen terbentuk. Okey, boleh? Jelas? Faham ke? Okey. So yang itu adalah so kenapa amonia metanol etanol asid larut dalam air? Sebab ni dekat kawasan yang sini. Okey, ada terbentuk ikatan hidrogen. Okey. Lagi satu, ketumpatan air lebih tinggi daripada ais. Okey, kalau yang kita tahu biasanya antara pepejal dengan cecair, pepejal mesti tenggelam. Cecair adalah kurang tumpat berbanding pepejal. Pepejal tenggelam dalam cecair. Tapi kalau air, so air dia boleh wujud dalam pepejal, cecair dan juga gas kan. So bila dalam keadaan pepejal dia adalah ais. Okay, kita tahu ais terapung atas air. Ais tu pepejal tapi dia terapung atas air. So kenapa benda tu boleh terjadi? Kenapa air ni mempunyai sifat yang istimewa berbanding cecair lain? So bila disebabkan oleh kehadiran ikatan hidrogen. So bila dalam keadaan cecair, so kita tahu ikatan hidrogen akan terbentuk. Tapi awak tahu pergerakan yang berlaku dalam cecair. Cecair bergerak bebas dan menggelongsor antara satu sama lain. Berbanding dengan
zarah dalam pepejal. So kita tahu zarah ni molekul lah sebab air adalah molekul. So zarah dia adalah molekul air bergetar pada kedudukan yang tetap kalau dalam pepejal. Kalau dalam cecair, molekul bergerak bebas dan menggerosok antara satu sama lain. So bila dia bergerak bebas, ikatan hidrogen ni akan terputus. So dia kalau dia berjumpa dia sambung, kalau dia jauh sikit dia akan terputus. Jadi ikatan hidrogen secara konsisten terputus dan terbentuk semula dalam cecair. Tapi kalau dalam keadaan pepejal, ikatan hidrogen adalah lebih stabil. So, untuk air ni saja, so kalau awak tahu, kalau zarah bila dia dalam keadaan pepejal, dia akan tersusun secara padat dan teratur kan. Maknanya dia akan rapat-rapat. Okay, dia akan rapat-rapat macam ni lah. Okay, rapat-rapat. Tapi untuk air ni saja, bila air ni menjadi pepejal, bila air bertukar menjadi ais, okay, sepatutnya dia rapat-rapat, tapi molekul air ni akan menjauhi antara satu sama lain dan membentuk struktur kekisi yang dipegang oleh ikatan hidrogen yang stabil. Sepatutnya kalau ikut yang biasa, kalau cecair bertukar kepada pepejal yang biasa, molekul akan tersusun secara padat dan teratur. Tapi kalau air, apabila dia menjadi pepejal, hilang tenaga, dia menjadi pepejal, molekul air itu akan bergerak menjauhi antara satu sama lain tetapi masih dipegang oleh ikatan hidrogen yang stabil, membentuk struktur kekisi. So dekat situ ada ruang-ruang. Okey, ini yang menyebabkan isi padu ais lebih besar dari air. Apabila isi padu ais lebih besar daripada air, menyebabkan ketumpatan berkurang. Jadi ais lebih ringan daripada air. So ini adalah sifat istimewa bagi air. Okey? Boleh? Kenapa ais terapung atas air? Okey, disebabkan oleh ikatan hidrogen yang membentuk struktur kekisi. So struktur kekisi ni adalah dia membentuk ruang-ruang kosong lah antara molekul pepejal ais ni. Jadi menyebabkan isi padu ais lebih besar. Bila isi padu besar, ketumpatan akan berkurang. So ais lebih ringan dari air. Okey? Boleh faham? Inilah struktur kekisi. So dia punya molekul jauh-jauh. Dia menjauhi antara satu sama lain. Tak macam pepejal lain yang rapat-rapat. So ruang ni yang menyebabkan isi padu ais lebih besar, ais lebih ringan dari air. Okey, boleh? Okey, itu ikatan hidrogen yang kita dah belajar minggu lepas. So hari ni adalah ikatan baru iaitu ikatan datif. Okey, ikatan datif tu apa? So ikatan datif ni sama macam ikatan kovalen. So macam mana ikatan kovalen terbentuk? Macam mana ikatan kovalen terbentuk? Plus, ke saya cakap seseorang? Macam mana ikatan kovalen terbentuk? Perkongsian elektron. Yes, melalui perkongsian elektron, betul. So ikatan kovalen terbentuk melalui perkongsian elektron antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. So ikatan datif ni pun sebenarnya adalah ikatan kovalen. So bila awak ingat ikatan kovalen mesti melalui perkongsian elektron. Tapi kalau ikatan kovalen biasa, setiap atom tu kena sumbang untuk elektron tu berkongsi. Okay, kalau contohnya antara air, so antara atom oksigen dan atom hidrogen, dua-dua atom tu kena sumbang untuk bentuk ikatan. Tapi kalau ikatan datif, hanya satu atom saja ataupun satu molekul saja yang sumbang elektron untuk perkongsian. So ikatan datif atau ikatan koordinat ialah ikatan kovalen juga, okay, sebab dia melalui perkongsian elektron yang mana pasangan elektron tu hanya berasal daripada satu atom saja. So satu atom saja yang menyumbang elektron untuk perikatan. Okay. So ikatan datif ni berlaku dekat mana? Contoh dia dalam ion hidroksonium H3O+, okay, dan juga ion amonium NH4+. Okay, macam mana ikatan datif ni terbentuk? So, yang ni adalah molekul air. So, dia buat dalam struktur Lewis, awak akan nampak H2O macam ni lah kan? Okay. So, dalam molekul air, atom oksigen telah mencapai susunan elektron
oktet. So 2, 4, 6, 8. Manakala 2 atom hidrogen ni juga telah mencapai susunan elektron duplet. 2 sini, 2 sini. Okey, dia akan tapi awak akan nampak dua pasang elektron yang bebas. Maknanya tak terikat dengan atom hidrogen. So 2 pasang elektron yang tak terlibat dalam membentuk ikatan kovalen dalam molekul air. So dia akan berjumpa dengan ion hidrogen. Okay, ion hidrogen. So awak tahu kalau atom hidrogen, macam mana struktur atom hidrogen? So H, dia punya nukleus. So dia hanya ada satu saja kan? Elektron valence untuk atom hidrogen. Betul tak? Betul. Okey, jadi apabila dia membentuk ion hidrogen, apa yang dia perlu buat? Dia akan lepaskan elektron ni. Okey, dia akan lepaskan elektron, dia akan diterima oleh atom lain lah. Jadi bila dia lepaskan elektron, dia akan jadi ion H+. Okey, bila dia jadi ion, so kalau kita buat dalam struktur ion, so dia tak ada petala lah. So dia hanya ada nukleus saja. So dia jadi macam ni lah, H+. So dia dah tak ada elektron, dia akan jadi H+. Okey, jadi apabila dia membentuk ion hidroksonium H3O+, so kita tahu kat sini tak ada elektron langsung, jadi dia pergi berjumpa dengan molekul air. Jadi molekul air ni ataupun atom oksigen ni akan dermakan sepasang elektron untuk membentuk ikatan dengan H+ yang tak ada langsung elektron dekat luar dia. Okey, jadi yang ini yang kita panggil sebagai ikatan datif. Okey, so atom oksigen mempunyai 2 pasang elektron yang tak terlibat dengan perikatan, manakala ion hidrogen tak ada langsung elektron dalam petala. So dia tak tunjuklah petala dia tak ada petala luar dah tak ada sebab tak ada elektron. Jadi bila hidrogen berjumpa dengan ion hidrogen berjumpa dengan molekul air ni, so dia membentuk ikatan yang mana pasangan elektron tu didermakan oleh atom oksigen. So yang ini yang kita panggil sebagai ikatan datif. Okey. So yang ini adalah cara pembentukan ion hidroksonium. So bila terbentuk ikatan datif ni, atom oksigen masih telah mencapai susunan elektron oktet, manakala hidrogen yang datang ni pun telah mencapai elektron duplet yang stabil. Kenapa? Sebab dia dapat 2 elektron daripada atom hidroksigen. Dia kongsi 2 elektron daripada atom oksigen. So yang ini adalah pembentukan ion hidroksonium. Okey, contoh ion hidroksonium ni datang daripada mana? Dengan melarutkan hidrogen klorida dalam air. So hidrogen klorida ni macam ni lah, HCl. So bila dia larut dalam air, akan membentuk H+ dan juga ion klorida. Akan membentuk ion hidrogen dan juga ion klorida. So Hc+ ni macam mana dia punya? Hc+ ni adalah molekul kovalen. So ikatan kovalen. Jadi H. So C+ ni macam ni lah. HCl. Okay, bila dia larut, okay, hidrogen ni akan lepaskan elektron pada atom klorin. So bila dia jadi ion, ni adalah dia punya nukleus. Kalau Cl, so dia H+, dia macam ni lah. So Cl 287, dia akan jadi 288. Okay, so dia akan jadi 288 sebab apa? Dia terima elektron daripada atom hidrogen. So dia jadi ni lah 288. Okay, so ini adalah atom ion klorida. Jadi apabila terbentuk ion hidrogen ni, ion hidrogen akan bergabung dengan air. So ion hidrogen akan bergabung dengan air membentuk ion hidroksonium. So macam mana ion hidroksonium ni terbentuk? Yang inilah. Okay, H+ ni yang ni. Sebab ni dia tak ada elektron. Sebab elektron tu telah diterima oleh atom
atom klorin membentuk ion klorida. So tinggallah ion hidrogen. Jadi bila dia berjumpa dengan air, dia akan membentuk ikatan datif. So atom hidrogen tadi, ion hidrogen tadi telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil dengan membentuk ikatan datif dengan air. Okey. So itu adalah pembentukan ion hidroksonium. Okey, yang seterusnya pembentukan ion amonium. Okey, ini terjadi apabila amonia bertindak balas dengan hidrogen klorida membentuk amonium klorida. So, yang dekat sini, dua-dua ni adalah ikatan apa? Membentuk ikatan apa? NH3 dengan HCl ni. Ada ikatan apa dekat dua-dua molekul ni? Ikatan apa? Dalam NH3, dalam HCl. Ikatan? Ikatan apa kelas? Ionik ke covalent? Ionik. Ikatan covalent. Dalam NH3 ikatan covalent, dalam hidrogen klorida pun ikatan covalent. Okey, tapi dalam ni adalah ikatan ionik. Okey, bila tindak balas berlaku, bahan. So kita tahu yang depan ni adalah bahan, yang belakang ni adalah apa yang belakang ni? Hasil tindak balas. Okay, dalam bahan, ikatan akan terputus. So dekat sini ikatan akan terputus. Kalau dalam hasil, ikatan akan terbentuk. Okay, jadi ikatan kovalent kat sini akan terputus. Dekat sini ikatan ionik akan terbentuk. Okay, so kita tahu, awak tahu ion sebatian amonium klorida. Kalau dia kata ikatan ionik, maksudnya dekat sini dia terdiri daripada ion NH4+, iaitu ion amonium dan juga ion Cl-. Okey, so dekat sini terbentuk ion amonium dan juga ion klorida. Okey, ion klorida awak dah tahulah macam mana ion klorida ni terbentuk ni. Daripada sini. Okey, atom hidrogen ni akan lepaskan elektron dan diterima oleh atom klorin menjadi ion klorida. So kat sini dia jadi ni lah ion klorida. Okay, saya buat. So dia jadi sini ion klorida. Saya buat yang petala terakhir saja. So dia dah capai 8 elektron. Sebab satu elektron tu diterima daripada atom hidrogen. So atom hidrogen yang kat sini dia akan jadi ion hidrogen. So ion hidrogen tu tiada elektron. So dia akan bergabung dengan amonia yang kat sini. Okay, kalau kita lukis amonia. So amonia NH3. So saya lukis dalam struktur Lewis. Okay, amonia 2 berapa? Dia punya susunan elektron. Amonia, nitrogen. So nitrogen 2, 5 kan? Okay, so nitrogen 2, 5. Dia punya struktur susunan elektron. So dia akan perlukan lagi 3 elektron kan? So hidrogen sama dengan 1. Ni untuk atom hidrogen dalam amonia. Jadi dia perlukan lagi 1. So awak akan cross-cross, awak akan dapat NH3. Jadi berapa yang disumbangkan daripada 5 ni? Dia akan sumbangkan 3 elektron. So dia sumbang 3 elektron. 1, 2, 3. So yang lebih daripada 5 ada 2 elektron yang tidak digunakan untuk ikatan. So 1, 2. Okay. Kalau hidrogen dia perlukan lagi 1. So dia sumbang berapa? Dia akan sumbang 1 elektron. Okay. Jadi untuk molekul amonia. Amonia ni dah nitrogen dah capai susunan elektron oktet. Manakala 3 hidrogen ni telah capai susunan elektron duplet. Tapi ada hidrogen plus dekat sini. Jadi bila dia pergi dekat sini, apa yang berlaku? Atom nitrogen ni akan
sumbang 2 elektron untuk dikongsikan pada ion hidrogen yang ini. Jadi dia akan membentuk ion amonium. So akan membentuk ion NH+. So kalau kita lukis N, so N jadi untuk hidrogen, ini hidrogen yang sedia ada. Hidrogen yang baru sampai dekat sini. Jadi ini adalah ion amonium. So ini adalah ion amonium. Ikatan datif tu dekat mana? Yang ini adalah ikatan datif. Dua elektron tu disumbang oleh atom nitrogen pada ion hidrogen yang tak ada apa-apa tu. So dia akan membentuk ikatan datif. Jadi atom hidrogen dalam amonium ni semuanya telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Manakala nitrogen pun telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So dekat sini yang ikatan datif. Boleh? Perkongsian elektron yang mana elektron tu hanya atom nitrogen saja yang bagi pada ion hidrogen tadi. Ion hidrogen tak sumbang apa-apa elektron pun sebab dia dah tak ada elektron nak sumbang. So dia dapat daripada mana? Dia berkongsi elektron daripada atom nitrogen. Boleh. Ini pembentukan ion amonium. Boleh? Boleh ke? So last kali, dekat mana ikatan datif ni boleh berlaku? Dalam boron trifluorida. Boron trifluorida ni, kalau kita tengok, dia merupakan dalam jadual berkala. So boron trifluorida ni dalam kumpulan 13. Kalau hari tu saya cakap ikatan ionik terbentuk antara 1, 2, 13 akan melepaskan elektron. 15, 16, 17 akan menerima elektron. Tapi boron ni dia adalah bukan logam. Kalau yang melepaskan elektron tu hanyalah atom logam. Atom logam yang akan melepaskan elektron. Tapi dalam kumpulan 13, boron ni adalah bukan logam. So dia akan ikut sifat atom bukan logam lah. Atom bukan logam akan berkongsi elektron membentuk sebatian kovalen. Jadi BF3 ni BF3 ni adalah BF boron trifluorida ni ada membentuk ikatan kovalen. So boron trifluorida ni membentuk ikatan kovalen. Kenapa? Boron ni adalah atom bukan logam. So dia lebih kepada berkongsi elektron lah. Kalau kita tahu atom bukan logam, dia berkongsi elektron membentuk ikatan kovalen ataupun sebatian kovalen. Jadi BF3. So BF3 boron. So fluorine. BF3. Jadi dia dekat, dia punya nombor proton adalah, so dia ada 5. Nombor proton dia ada 5. So nombor proton dia ada 5. Jadi dia punya elektron pun ada 5. So 5, susunan elektron dia berapa? Kalau boron. Kalau nombor proton dia 5, susunan elektron dia berapa? 2, 3, betul? So 3 ni, so cikgu buat struktur Lewis je. So dia hanya mempunyai 3 elektron valence. Dia hanya mempunyai 3 elektron valence. So kalau fluorine dia adalah berapa? 9 kan? So dia 2, 7. So kita buat dia punya elektron valence saja. So dia sumbang 1. Jadi BF3 macam ni dia punya struktur Lewis. Kita tahu so BF3 ni, so kalau awak tahu dia patutnya kena capai susunan elektron oktet yang stabil. Tapi bila dia membentuk ikatan kovalen dengan BF3, dia hanya capai 6 elektron saja. So dia tak patuh pada hukum oktet, iaitu kena capai susunan elektron oktet yang stabil
barulah dia jadi stabil kan. So sini dia tak cukup elektron. Jadi apabila dia bertindak balas dengan amonia, okay, bila dia bertindak balas dengan amonia, so amonia tadi macam ni. So amonia tadi terlebih elektron yang tak terikat dengan hidrogen. Okay, so dia ada sepasang elektron yang tak terikat ataupun sepasang elektron bebas. So bila dua-dua ni bertindak balas, okay, atom nitrogen ni akan berkongsi elektron dengan atom boron. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, ni daripada nitrogen. Okay, so kat sini yang ikatan datif terbentuk. Okay, yang ini adalah satu molekul. Okay, BF3 NH3. So bila dia dah bentuk satu molekul, so boron kat sini, boron dekat sini telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sebab apa? Dia berkongsi 2 elektron daripada atom nitrogen. So yang ini yang kita sebut sebagai ikatan datif. Maknanya ikatan datif ni boleh terbentuk antara boron trifluorida dengan amonia. Okay, sebab apa? Boron ni dia tak capai susunan elektron oktet stabil. Dia ada 6 elektron saja pada petala luar yang dia kongsi elektron tu. Jadi atom nitrogen yang mempunyai sepasang elektron yang tak terlibat dengan ikatan akan berkongsi elektron dengan atom boron membentuk ikatan datif. So sini adalah ikatan datif. Okay, jelas? Boleh? Jelas. Boleh ke? Okay, so hari ni sampai ikatan datif je lah. So awak tahu ikatan datif sama juga macam ikatan kovalen, berkongsi elektron. Tapi hanya satu saja atom yang menyumbang elektron untuk buat ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen biasa, dua-dua atom yang berkongsi tu kena sumbang untuk buat ikatan. So ikatan datif hanya satu atom saja yang sumbang sepasang elektron untuk ikatan. Okay, kalau ikatan hidrogen macam mana? Kena molekul berkutub jumpa molekul berkutub. Macam mana nak tahu molekul tu berkutub? Kena ada dalam molekul tu atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan atom yang lebih elektronegatif iaitu oksigen. Lagi? Apa? Oksigen lagi? Nitrogen dan juga fluorin. Kalau ada atom hidrogen yang terikat dengan 3 elektron tu, barulah dia jadi molekul berkutub. Barulah bila dijumpa molekul berkutub yang lain, ikatan hidrogen akan terbentuk. Okay, kalau dalam CH4, so dua-dua tu elektron negatif dia adalah sama. Jadi dia bukan molekul berkutub. Jadi kalau berjumpa pun dia tak akan membentuk ikatan hidrogen. Okay, contohnya CH4 jumpa air. Okay, contohnya CH4 jumpa dengan air. So sini tiada ikatan hidrogen. Okay, H dengan O dekat sini tak membentuk ikatan hidrogen. Okay, molekul CH4 ni tak berkutub. So bila dia berjumpa dengan air, H yang dalam CH4 ni tak akan bentuk ikatan dengan O yang dalam molekul air. So tiada ikatan hidrogen. Sebab tu CH4 ni tak larut dalam air. Okay. So, 2 ikatan hari ni, ikatan hidrogen dan juga ikatan kovalen. Okay, so boleh? Jelas ke?